Satu, membuatlah satu laporan polis, laporan SPRM terhadap Nurul Izzah, mendakwa bahawa PN berbelanja mewah dan Nurul mempunyai kemewahan luar biasa. Okey, kita tengok saya baca. Okey, ni muka-muka dia orang, cam muka-muka ni, dan salah seorang ada muka dalam ni adalah mereka yang debat dengan saya pasal pasal akaun, tapi dia punya akaun dia ke laut. Ada dalam gambar ni. Pandai-pandailah cari sendiri. Pemimpin Bersatu lapor SPRM dakwa PHBN belanja mewah. Okey, kita baca. Seorang pemimpin Akar Umbi Bersatu melaporkan dakwaan perbelanjaan mewah Pakatan Harapan dan BN pada pilihan raya ke-15 kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Pelbagai laporan media dan posting media sosial menunjukkan PH dan BN menggunakan banyak poster dan bendera. Anwar Ibrahim juga menggunakan helikopter untuk bergerak sepanjang tempoh kempen, kata Ketua Bersatu Puchong itu Muhammad Syukur Mustafa. Dia berkata demikian pada sidang media di hadapan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya hari ini. Dia juga mendakwa Bersatu telah menjadi sasaran serangan politik pengerusi PH Anwar dan juga Zahid Hamidi. Mereka fokus mencipta tuduhan fitnah terhadap seteru politik mereka, khususnya Bersatu. Banyak tuduhan dibuat terhadap Bersatu untuk membina persepsi negatif. Lebih-lebih lagi, kita semakin hampir dengan 6 pilihan raya negeri. Akaun parti dibukukan sebelum sebarang penyiasatan dibuat. Muhyiddin Yassin dan Bersatu pernah buat pada UMNO dulu pun. Atau diselesaikan oleh Bersatu dihukum tanpa bukti. Macam tu dia buat dengan UMNO dulu kan. So, apa beza dia? Terdahulu, Ketua Pesuruhjaya SPRM mengesahkan siasatan terhadap akaun Bersatu dan mengatakan 2 akaun parti itu telah dibukukan bagi membantu siasatan di bawah Akta Penjagaan Pengumpulan Wang Haram dan Penjagaan Pembiayaan Keganasan. Anwar menafikan sebarang campur tangan. Sementara itu, Muhammad Syukur turut mempersoalkan Anwar dan anaknya Nurul Izzah yang didakwa hidup mewah walaupun tidak menerima gaji. Persoalannya, dari manakah sumber pendapatan mereka memandangkan isu keluarga boleh hidup selesa tanpa dibayar bulanan? Katanya. Oh, mewah rupanya tuan-tuan. Oh, daripada kemewahan itu, so dia nak kata bahawa betapa Nurul Anwar ni boleh hidup mewah tuan-tuan. Tapi tak ada terima gaji. Pelik. Otak dia orang jam, beku. Dia orang tak boleh nak nampak keadaan tersebut. Bagaimana mereka hidup mewah. Now, kalau kita tengok, mewah ke? Kan? Betul. Dia naik jet peribadi sebelum PRU. Sekarang ini dia Perdana Menteri. So, naik jet tu bukan perkara, itu government punya perk sekarang ni. Sebelum ini, kita akui memang dia naik jet peribadi yang disponsor oleh ahli-ahli PKR yang juga jutawan-jutawan. Sponsor. Adakah salah nak sponsor orang naik jet peribadi dia? Contoh katalah saya. Saya tak adalah. Contoh. Saya ada kereta, katakanlah Rolls Royce. Saya nak Anwar naik kereta saya pergi ke Parlimen contohnya. Pakailah, saya bagi, sewa. Tak sewa, free je saya bagi. Adakah itu satu kesalahan? Orang suruh pakai, itu bukan satu kesalahan. Buktikan duit itu datang daripada rasuah. Itu guna nama dia Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bukan masalah dia pakai bermewah-mewah itu atau barang-barang mewah itu dianggap sebagai satu kesalahan. Kan? Kalau dia pakai mewah itu dianggap satu kesalahan, dan tak payahlah. Kita tak payah pakai kereta mewah-mewah. Semua ni, semua pemimpin kena pakai kereta buruk-buruk. Betul? Jadi adakah itu satu kesalahan? Adakah dia naik jet peribadi itu atas duit rasuah? Buktikan yang itu. Hanya kerana dia ada naik jet peribadi, hanya kerana dia naik helikopter, adakah itu satu kesalahan? Soalan kita. Ya, satu kesalahan is. Buktikan. Oh, dia telah buat laporan SPRM. Laporan dia apa? Adakah dia melaporkan bahawa dia pergi SPRM, Anwar naik jet peribadi, pergi siasat? Okey. Anwar naik jet peribadi. So, adakah tak boleh seseorang tu naik jet peribadi? Okey, dia pergi siasat. Apa bukti bahawa jet peribadi tu Anwar punya? Adakah Anwar punya? Oh, bukan Anwar punya. Dia dirasuah. Masa dia dibagi jet peribadi tu, dia Perdana Menteri Malaysia ke? Dia Perdana Menteri Malaysia ke? Bukan. Dia tak ada jawatan. Dia tak ada projek dia nak bagi. Jadi adakah itu dianggap sebagai rasuah? Itu soalan pertama. Nah, balik kepada cerita Nurul bermewah-mewah, dia kata. Baik, Nurul telah membentangkan aset sewaktu deklarasi aset. Itu bagus juga deklarasi aset tempoh hari. Bagi yang tak tahulah, Nurul telah membentangkan deklarasi aset sewaktu PRU ke-15. Saya bacakan deklarasi aset yang diletak di dalam website PKR sewaktu pilihan raya tempoh hari. Saya bacakan. Wang tunai. Okey, mana Nurul Izzah dapat banyak? Tahu tak? Nurul Izzah banyak menang saman. Jutaan saman dia menang.
Daripada mana? Antaranya PAS lah. Terima kasih derma daripada PAS. Okey, wang tunai di tangan yang ada pada Nurul Izzah ada 105,000. Pelik? Tak pelik. Simpanan dia kalau kita tengok tabung haji ke, kalau kita tengok dia kan ahli parlimen, dua penggal, ahli parlimen ke 3 penggal macam tu. Kalau dia ada tabung haji ke, duit simpanan ke, tak masuk ke duit Kabinet SP dia lah. Kalau dia ada, dia tak ada rasanya. Duit simpanan sebenarnya 100,000. 100,000 tu besar ke ASB dia dan sebenarnya? 100,000 tu besar ke? 100,000 tu besar ke tuan-tuan? Tak. Bagi orang yang tak ada duit, macam geng-geng yang muka tu, mungkin dia orang jenis tak ada duit kot. 100,000 tu besar. Tapi bagi seorang pemimpin, seorang ahli parlimen yang berjimat cermat, kalau dia pandai menyimpan dan sebagainya, itu bukan satu benda yang besar. 100,000 bukan satu jumlah yang besar. Nurul Izzah bukan 18 tahun. Dia dah 43 tahun, tuan-tuan. Takkanlah 20 tahun bekerja, dia tak dapat nak kumpul 100,000. 100,000 tu sebenarnya tak besar pun. Okey. Wang tunai, 100,000. Dia ada pelaburan. Bukan 40 juta. Bukan 4 juta. 400,000 je pelaburan dia. So, pelaburan ni macam mana? Saya nak cerita, saya pun ada pelaburan. Umur saya dengan Nurul Izzah beza 3 tahun je. Kan? Pelaburan daripada mana? Kalau kita ambil insurans, dalam insurans itu ada pelaburan. Pelaburan itu dikira sebagai pelaburan. Kalau letak dalam share dan sebagainya, dalam saham ASB, ASN, itu juga dikonsider sebagai pelaburan. Dalam tabung haji, itu pun konsider sebagai pelaburan. 400,000 campur 100,000, baru dia 500,000, half a million. 400,000 pelaburan, 100,000 dia punya wang tunai, baru 500,000. Okey, dia ada hartanah bernilai 1 juta. Wow, kaya you is. Hartanah, nilai rumah, tuan-tuan. Tuan-tuan beli satu rumah kat Selangor, kalau tuan-tuan beli semi-D lah, katakan contoh. Harga semi-D tu dulu 300,000. 10 tahun dah 1 juta, tengok location. Tapi kalau sekitar PJ, sekitar Damansara, sekitar Kajang dan sebagainya, nilai yang 1 juta tu normal. Bagi seorang anak bekas timbalan Perdana Menteri, dua mak dan ayah ada timbalan Perdana Menteri, ada rumah 1 juta je nilai. Sedih, tuan-tuan. Bukan nak kata apa, saya punya harta lagi banyak daripada dia. Aset saya. Kan? 1 juta je rumah dia. Kemudian dia ada kereta. Ada. Oh, kereta apa? Proton X70 bernilai 94,000. Okey. Yang bestnya, kereta dan juga rumah tadi tu masih hutang. Hutang dia berapa? 860,000. Jadi kalau kita nak kira net worth, net worth ni maksudnya apa saja aset dan juga kecairan ni, ada aset semasa dan aset tidak semasa, dicampur, ditolak dengan hutang semasa dan tidak semasa, maka itu dipanggil sebagai nilai bersih atau net worth. So net worth Nurul Izzah, kalau aset dia ada 1.659 juta, hutang dia ada 860,000, dia hanya ada net worth 799,000. Tak sampai 1 juta pun net worth dia. Adakah dia miskin? Tidaklah. Of course lah. Tapi adakah dia terlalu kaya? Tak juga. Terlalu kaya? Tak juga. Nilai wang tunai di tangan dia pun, di bank dia pun baru ada 100,000. Pelaburan baru ada 400,000. Saya tahu ramai lagi daripada kita lebih banyak pendapatan daripada itu. Yang menonton saya ni lebih ramai daripada itu yang ada pendapatan lebih daripada yang ada Nurul Izzah. So nampak mewah is nampak. Sebab tu saya kata nak pergi pejabat SPRM, nak buat laporan polis, semua orang boleh buat, tuan-tuan. Nak buat pelaporan polis, nak pergi pejabat SPRM, buat je. Kan? Tapi yang menariknya dia tak berani buat dekat laporan polis. Sebab kalau dia buat laporan polis, dia boleh dituduh sebagai membuat laporan palsu. Kan? Tapi tak apalah. Dia nak buat, terpulang pada dia. Dan soalan kita, kalau dia berani, kan? Dedahkan apa bukti yang dia ada, sebab dia bagi ke SPRM, dia bagi balai. Apa bukti yang dia orang ada yang kedua-dua anak beranak ni, Nurul Izzah dan Anwar, telah melakukan rasuah. Sebab dia pergi ke Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia. Dedahkan. Kita cabar mereka yang pergi SPRM tu, dedahkan bukti yang mereka ada. Hanya kerana nampak mewah. Nampak mewah bukan bukti, tuan-tuan. Ramai je dekat Instagram, dekat apa semua, dekat social media ni, nampak je mewah. Kan? Nampak mewah. Oh, kalau tengok dia punya jalan dia, gambar dia ambil, nampak mewah. Tapi bukan nak kata apalah, kan? Bukan semua. Ada memang nampak mewah tu memang mewah betul. Tapi adakah kita kata bahawa dia betul-betul mewah? Bawalah bukti. Oh, bukan tugas kami nak... Tak, tugas kamu. Kamu menuduh, kamu kena buktikan. Hanya sekadar boleh bawa pergi ke ni, kita nampak dia. Tuan-tuan,
Tuan-tuan sendiri menyertai pilihan raya lepas. Bendera siapa paling besar? Banyak. Bendera PN ke bendera PH? Di tempat tuan-tuan lah. Bendera PN ke bendera PH paling banyak? Tempat saya, of course, bendera GPS. PN adalah juga bertanding, tapi 1 atau 2 tempat je. Tapi di Semenanjung, menurut kawan-kawan saya di Semenanjung sana lah, dia kata, bendera PN lagi banyak daripada bendera PH. Adalah kawan saya, ada 2-3 orang hantar gambar. Mana bendera PH is? Dekat Pematang Pauh itu sendiri. Siapa orang Pematang Pauh? Sahkan apa yang saya cakap. Sebab saya dah cakap dengan geng Pematang Pauh. Dia kata, bendera kami datang, dah lah bendera kami tak cukup. Betul. Ini saya akui. Bendera pada PH, zaman PH, PRU 15, PH punya bendera lambat sampai. Lambat sampai. Dah lah sampai, tak banyak. Saya ada tempat yang terpaksa saya pinjamkan bendera kami ni, saya terpaksa pinjamkan tempat lain sebab bendera tak cukup. Datang 1,000 je tuan-tuan, satu parlimen, 1,000 je bendera. Mewah? Are you sure? Tetapi bendera PN, berapa bendera PN berbanding dengan bendera PH? Tuan-tuan semua ada masa pilihan raya. Katakan pada saya, siapa bendera yang lagi banyak? Itu bawa bendera. Kita tak cerita lagi tuan-tuan pada apa orang kata ceramah-ceramah dia. Pada poster-poster dia, pada banner-banner dia. Betul, Anwar Ibrahim, dia special lah. Dia bakal Perdana Menteri. Adalah satu banner besar, tapi Anwar Ibrahim je lah. Saya tahulah, saya pengarah pilihan raya. Saya tahu berapa jumlah, saya tahu berapa terperinci. Dan kita bentangkan benda itu. Sedih tuan-tuan. Nak bayar pacar saya pun risau. Takut duit tak cukup. Sampaikan kita bayar pacar kita, one whole day punya pacar. Dia orang ambil 1 hari. Polling agent, counting agent. Tak ada tukar. Kami tak cukup duit nak bayar pacar. Tak cukup. Mewah ke? Alah, tempat kau kalah Is. Bukan saya tempat aku. Aku pergi tanya tempat lain pun lebih kurang je cerita dia. Bukan nak membela parti kita sendiri tuan-tuan. Bukan nak bela parti sendiri. Tetapi itu hakikat kami ni. Walaupun kami pernah jadi kerajaan, nak cari duit punyalah payah. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Saya punya cabang bahagian lah. Ni. Saya tak malu nak cakap ni. Kami kerajaan ni tuan-tuan. Kami kerajaan ni. Cabang kami, office pun tak ada. Tak ada duit. Kami punya bahagian tak ada duit. Sampai kami nak buat office pun tak mampu. Takkan saya nak keluarkan duit setiap bulan. Saya bukan ketua cabang. Ketua cabang saya pun kata dia tak mampu. Dia hanya sekadar jual, apa orang kata, buka kedai runcit kecil-kecilan. Tak apalah, saya tak marah dia pun. Tapi itu hakikat. Dan kami kerajaan sekarang ini tuan-tuan. Dalam akaun dia, masa 2021, iklan saja 7 juta 2021, tak masuk 2022. PRU 2022. Audit 2022 tak siap lagi ni untuk PN. Iklan saja 7 juta. Kalau iklan 7 juta pada hari bukan pilihan raya 2021, 2022 berapa? Jadi siapa yang bermewah-mewah? Kan? Siapa yang bermewah-mewah? Bayar merchandise saja. Nak beli barang-barang untuk orang-orang PN saja 50 juta. 50 juta. Kami, ya Allah tuan-tuan, bendera mana jatuh kita angkat sebab tak cukup. 10 bendera dia, 1 bendera kita. Satu parlimen tuan-tuan kita nak cerita. Bukan kecil. Kalau don tak apalah kita nak sembang macam tu. Parlimen. Siapa yang bermewah-mewah? Itu soalan kita. So saya dah bentangkan kan. Nurul Izzah net worth dia setakat 2000 PRU 15 itu hanya berapa? 799,000, 800,000 lah. Itu net worth dia. Itu net worth seorang anak Perdana Menteri, bekas timbalan Perdana Menteri, 2 kali timbalan Perdana Menteri, mak ayah bekas timbalan menteri, ahli parlimen 2 kali, pernah jadi kerajaan selama 2 tahun. Harta dia, nilai aset, nilai bersih net worth dia hanya 800,000. Orang yang amanah, dia tak cari makan dengan politik tuan-tuan. Okay. Kita pergi ke topik yang seterusnya. Okay, balik kepada cerita sebelum kita pergi ni. Saya nak cerita tentang, sebenarnya saya nak cerita tentang kes Ustaz Abid Liu tadi. Itu yang awal-awal saya nak bantai tu kan. Tapi ternampak pula yang kenyataan geng-geng
Geng, buat laporan SPRM. Kita cabar dia bentangkan apa yang bukti yang dia bawa dia kata Anwar rasuah tu. Saya cabar dia orang bentangkan apa. Apa bukti yang dia orang jumpa tu.